Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kisah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayatikum Ikrimatu mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyiti yu'dhil hayya wa la yablughul mayyit. Akan datang kepada kamu Ikrimah dalam keadaan beriman dan berhijrah, maka janganlah kalian mencerca bapaknya, kerana sesungguhnya mencela orang yang telah mati akan menyakiti orang yang masih hidup dan tidak sampai pun kepada si mati. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita telah kongsikan kisah Salman Al-Farisi, betul tak? Sahih? Belum? Ha? Oh, Abdullah bin Mas'ud. Saja nak test tuan-tuan. Tak. Salman Al-Farisi belum Okey, tak apa. Kalau belum, kita kisah sebelum Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Paling last tentang Salman Al-Farisi tak pernah yang dia jumpa sampai 5 orang. Sudah? Belum? Okey. Salman Al-Farisi ni dia jumpa sehingga 5 orang untuk dia memeluk Islam. Akhir sekali dia peluk Islam. Cara tu macam tak pernah lagi kita kongsikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salmanu minna ahlul bait. Kata Nabi SAW, Salman itu daripada kami, di kalangan ahlul bait. Daripada ungkapan Nabi SAW ini dipegang oleh golongan Syiah Rafidah, dan mereka tidak mengkafirkan Salman ketika mana mereka mengkafirkan semua orang sahabat, melainkan 4 orang, termasuk Salman, Ali, Miqdad, dan juga seorang lagi, siapa tak ingat saya, tak salah saya Ammar bin Yasir, kalau tak salah saya lah. 4 orang sahabat sahaja yang dikecualikan daripada tuduhan kafir oleh orang-orang Syiah Rafidah, ataupun disebutkan dengan Syiah Isnai Asyariyah, 12, Imam 12. Dan Salman ni dia pegang betul-betul lah, sebab Salman kebetulan daripada Parsi, dan Parsi itu pusat tempat Iran. Jadi memang dia 2 kali kelebihan yang ada pada Salman tu. Qissatuna hadhihi hiya qissatu sa'i wara' al-haqiqati al-ba'ith 'anillah. Qissatu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah. Kisah kita ialah tentang seorang sahabat yang disebutkan dengan istilahnya as-sa'i, orang yang bersungguh-sungguh di belakang ataupun mencari hakikat kebenaran, juga mencari Allah Subhanahu wa taala.
فنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته. Kita biarkan Salman untuk menceritakan kisahnya sendiri kepada kita. Fasyu'uruhu biha a'maq wa riwayatuhu laha adaq wa asdaq. Kerana Salman adalah orang yang sangat merasai apa yang dia alami, dan kisahnya itu lebih detail dan lebih terperinci serta lebih dipercayai. Baik, qala Salman, telah berkata Salman, kuntu fatan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah salah seorang daripada pemuda Parsi yang duduk di Asbahan. Saya tak pasti Asbahani ataupun sekarang ni dipanggil dengan Asfahan ataupun bagaimana, wallahu a'lam. Pokok sekarang ni panggil Asfahan yang ada sekarang dekat Iran. Min qaryatin yuqalu laha Jayyan, satu tempat ataupun satu kampung namanya Jayyan. Wa kana abi duqan al-qaryah wa aghna ahliha ghinan wa a'lahu manzilah. Bapa aku seorang yang disebut sebagai duqan. Duqan bukan tok dukun, tetapi dia disebut dengan istilah ketua, pemimpin di kampung itu, dan orang yang antara yang terkaya, serta mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi mundu wulidtu. Aku adalah orang yang paling dia cintai semenjak aku dilahirkan. Thumma ma zala hubbuhu li yashtaddu wa yazdadu 'ala al-ayyam hatta habasani fil bait khasyatan 'alayya kama tuhbasul fatayat. Dan dia, cinta dia kepada aku ni bersangatan, serta setiap hari seolah-olah macam bertambah kasih dia kepada aku, sehingga kerana kasih dia kepada aku, dia menahan aku duduk di rumah seperti mana anak-anak dara yang lain. Sayang sangat sampai, Salman, kau jangan keluar, kau duduk kat rumah. Wa qad ijtahadtu fil majusiyah. Dan aku ni, kata Salman, orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam agama Majusi. Hatta ghadawtu qayyiman nari allati kunna na'buduha. Dan tugas aku adalah menyalakan api yang kami sembah. Wa unita bi amru idramiha hatta la takhbu sa'atan fi lailin aw naharin. Tugas aku menyalakan api itu, dan aku kena pastikan api itu tidak terpadam siang dan malam. Ini memang orang yang menyembah api, dia akan jaga api itu sampai tidak terpadam. Wa kana li abi dhay'atun 'azimatun tadurru 'alaina ghallatan kabirah. Ayah aku ini memiliki harta yang banyak. Wa kana abi yaqumu 'alaiha, dia berusaha untuk bisnes dia lah, harta dia tu, menguruskan harta dia. Wa fi dhati marratin shaghalahu 'an idhahabi ila al-qaryati shaghil. Satu hari bapa aku sibuk, dia kata, tak dapat nak pergi ke tempat kerja dia. Faqala ya bunay, maka bapa aku pun berkata kepada aku, wahai anak aku, inni qad shughiltu 'anil dhai'ati bima tara. Kau tahulah aku ni sibuk hari ni, tak sempat nak pergi. Fadhhab ilaiha wa tawalla al-yawma 'anni sha'nuha. Sekarang ni aku nak engkau pergi uruskan pekerjaan tu. Fa kharajtu aqsudu dhai'atana. Maka aku pun keluarlah seperti mana yang diarahkan oleh bapa aku, menuju ke tempat yang dia maksudkan. Wa fima ana fi ba'd at-tariqi marartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Dalam perjalanan aku melalui satu kawasan, melalui satu bangunan yang aku dapati bangunan itu adalah kanisah, gereja, gereja milik orang-orang Kristian. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusalluna falafata dhalika intibahi. Maka aku pun dengar suara mereka dalam gereja tu. Orang dalam gereja ni buat apa tuan? Kalau kita biasa tengoklah, dia duduk menyanyi kan, adalah dia punya tu kan, ikut gereja lah, ikut padri lah kan, apa benda yang dia nak buat. Aku pun dengar suara mereka sedang mereka beribadat di dalamnya. Maka aku jadi tertarik. Lam akun a'rifu syai'an min amri an-nasara aw amri ghairihim min ashabil adyan. Dia kata aku ni tak apa nak tahu sangat tentang agama-agama lain ni, termasuk agama Kristian. Sebab apa tak apa nak tahu sangat? Dia kata lituli ma ajabani abi 'anil nasi fi baitina. Kerana lama sangat bapa aku ni duk tahan aku dalam rumah, jarang bagi keluar sekejap, tapi kebanyakannya berada di rumah.
Falamma sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim li'anzura ma yasna'un. Bila aku dengar suara mereka, aku pun masuk dalam gereja untuk tengok apa benda yang mereka buat. Falamma ta'amaltuhum a'jabatni salatuhum wa raghibtu fi dinihim. Bila aku tengok aja, aku rasa tertarik dengan cara mereka melaksanakan ibadat. Wa qultu, dan aku pun berkata, wallahi hadha khairun min alladhi nahnu alayhi. Dia kata, demi Allah, ini dia ceritalah, kan? Dia kata ini adalah lebih baik daripada agama yang aku ada sekarang ni. Cara solat macam tu ni lebih baik. Ma taraktum hatta raghabati syamsu. Aku pun tidak meninggalkan gereja tersebut sehingga matahari terbenam. Walam adhhab ila dhai'ati abi. Dan aku tak pergi pun tempat kerja yang ayah aku perintahkan. Kerana terlalu gairah melihat cara mereka melaksanakan ibadat ataupun aktiviti mereka dalam gereja tersebut. Thumma inni sa'altuhum aina aslu hadzal din. Selepas tu aku pun tanyalah salah seorang daripada orang yang ada dalam gereja tu, agama ni berasal daripada mana? Qalu fi bilad Syam. Maka mereka jawab, agama ni berasal daripada bumi Syam. Dah baca belum? Belum ya? Okey. Walamma aqbala al-lailu 'udtu ila baitina fatalaqqani abi yas'aluni amma sana'tu. Aku pun balik rumah. Balik rumah dia kata, aku pun jumpa bapa aku tanya, Can, pergi tak? Pergi tak? Macam mana? Apa kerja hari ni okey? Kan dia ganti ayah dia kan. Faqultu ya abati. Dia kata, wahai bapa aku, inni marartu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum. Aku tadi ni keluar rumah, lalu dekat gereja milik orang-orang Kristian. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Aku rasa kagumlah dengan agama mereka. Wa ma ziltu 'indahum hatta gharabati syamsu. Dan aku duduk di sisi mereka sehingga matahari terbenam. Fa du'ira abi mimma sana'tu. Bapa aku terkejut. Penggah dah budak ni, kan? Aku punya jaga, tengok-tengok, dia kata agama Kristian lebih baik daripada agama, ataupun dia kagum dengan agama Kristian tersebut. Maka kata apa aku, ai bunai, laisa fi dhalika ad-din khairun. Wahai anakku, agama yang kau tengok tu tidaklah sebaik agama kita sekarang ni. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agama kamu dan juga agama tok nenek moyang kamu ini lebih baik daripada agama mereka. Qultu kalla wallahi inna dinahum la khairun min dinina. Kepala orang ni, dia kata, demi Allah, dia kata, aku jawab kat bapa aku, sesungguhnya agama mereka itu lebih baik daripada agama kita ni. Fa khafa abi mimma aqul. Maka pak dia pun takutlah, tuan-tuan. Wa khashiya an artadda an dini. Dia takut aku murtad. Istilah artad, dari keluar daripada agama ni, ataupun daripada meninggalkan majusi. Wa habasani bil bait. Dan awal-awal tu dah kunci dah kurung dah tak boleh keluar dah. Tiba dapat maklumat macam ni, lagilah bapak dia kurung dia. Maka ayah aku pun mengunci aku, mengurung aku di rumah. Wa wada'a qaidan fi rijlai. Lebih dahsyat, bapa aku telah menggunakan ataupun mengikat kedua kaki. Ini dahsyat, tuan-tuan. Anak kata sayang ke benci ke tak tahulah, kan? Tapi sebab nak mengawal. Kalau kita ambil sedikit pengajaran daripada ini, sebenarnya cara nak mengawal bukan dengan cara begitu dah. Dengan cara kita memberikan pendidikan, kan? Tapi mungkin sebab agama tu ciptaan manusia, dia tak berkembang tu. Tapi kalau agama Islam ni berkembang, dia akan cerita, dia akan tahu dari satu masa ke satu masa. Tengok apa pun, dia akan tahu bahawa agama ni hebat. Itu cara. Mungkin cara itu dan cara kita tidak sama. Sebab itu dalam kita beragama, hidup kita ni kena memberi, menunjukkan. Contoh pun lagi tahulah kan, bagaimana cara mendidik orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, sehingga mereka rasa, besar luas ilmu Allah Ta'ala ni, kan? Contoh kita buat mengaji. Contohlah kami buat kelas bahasa Arab kan. Tadi sembang-sembang makcik tu pagi tadi bukan main. Saya belajar dengan ustaz tu, belajar dengan ustaz ni, macam-macam belajar. Tadi bila kita buka perbahasan, cerita, ada lagi, ustaz, ini saya tak tahu, tak pernah dengar, kita tak pernah dengar.
Itu Al-Quran kata kan. Al-Quran ni lagi kita selam, lagi kita nampak macam-macam kan. Itu ilmu Allah Ta'ala kan. Tapi kalau selain daripada Al-Quran, kita akan dapati banyak kekurangan. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Lagi kita selam, lagi kita dapat. Lagi kita selam, lagi rasa macam luas. Akhir sekali dia kata, "Wah Ustaz, keluar balik." Jangan sembang tajuk kan. Sebab apa? Sebab yalah, kadang-kadang mungkin kita rasa macam orang boleh kata apa, boleh menyelam sampai ke situ. Tapi kadang-kadang dia pun rasa lemas. Dia kata, "Jom kita keluar baliklah. Kita cerita yang biasa-biasa." Ini tentang bahasa Arab lah, bukan kita tentang mentafsirkan Al-Quran, tidaklah. Tapi nak beritahu betapa kayanya Al-Quran itu. Baik, walamma utihat diyal fursah fa'altu ila an-nasara aqul lahum. Dia kata, bila aku ada peluang, kata Salman, aku mengutuskan surat kepada orang Nasrani. Aku berkata kepada mereka, idza qadima 'alaikum rakbun yuridu adh-dhahabi ila bilad Syam fa'alimuni. Kalau ada di kalangan kalian satu rombongan yang akan pergi ke Syam, nanti bagi tahu kat aku kan. Sebab agama ni berasal daripada Syam. Fama huwa illa qalilun hatta qadima alaihim rakbun muttajihun ila Syam. Tak lama selepas tu, kata Salman Al-Farisi, ada rombongan yang datang daripada Syam, mungkin ziarah dekat kampung mereka ni ataupun dekat gereja mereka, dan nak patah balik ke bumi Syam. Fa akhbaruni bihi, maka mereka pun maklumkan kepada aku. Fahtaltu ala qaidi hatta halaltu, aku berusaha untuk mencabut ataupun membuka ikatan di kakiku, dan akhirnya aku berjaya. Wa kharajtu ma'ahum mutaqaffiyan hatta balagna bilad Syam. Dipendekkan cerita, aku pun ikut rombongan tersebut sampai kami tiba di bumi Syam. Ini kata Salman Al-Farisi. Baik, apa yang berlaku di bumi Syam? Ini cerita ni dia banyak skip ni tuan, banyak potong ni. Kalau tidak kan, falamma nazalna fiha, bila kami tiba di bumi Syam, qultu man afdalu rajulin min ahli hadzal din. Aku pun bertanya, siapakah orang yang paling afdal, paling utama daripada kalangan orang yang duduk dalam agama ni. Di kalangan kamu ni, siapa yang paling hebat dalam agama Kristian ni? Qalu al-usquf. Mereka jawab usquf. Usquf ni apa tuan? Father ke apa? Padri lah kot no. Betul ya? Padri ya? Tak tahu. Nanti kalau port tu paling besar kan, yang jaga gereja lah. Saya pun tak tahu sangat lah. Kalau kita ni bukan boleh, mungkin aku boleh sebut ustaz. Lepas tu kan, naik sikit, paling hebat di kalangan masyarakat kita ni Tok Guru lah kan. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin kita panggil alim, ulama ke ataupun al-allamah ke. Tapi dalam agama lain ni kita pun tak pasti ya. Dia kata al-usquf. Tapi saya cuba dapatkan maklumat sikit. Usquf ni dia terjemahkan dengan father lah. Saya tak tahulah kalau nak dia punya tahap tu, martabat dia kat mana kan. Ra'il kanisah, dia ni adalah orang yang mengepalai gereja di sini. Maka aku pun mendatanginya. Bila aku datang kepada dia, aku jumpa dia, aku pun berkata kepada dia, inni qad raghibtu fin nasraniyah. Wahai usquf, di bahasa Arab lah al-usquf ya. Sesungguhnya aku teringin sangat nak join agama Kristian ni. Wa ahbabtu an alzamaka wa akhdimaka wa ata'allama minka wa usalli ma'ak. Kalau boleh aku nak duduk dengan kau, melazimi kau, aku nak berkhidmat dengan kau dan nak belajar dengan kau serta menunaikan ibadat dengan kau. Faqala, maka jawab usquf ni, udkhul, masuk. Fadakhaltu indahu wa ja'altu akhdimahu. Maka aku pun duduklah khidmat dengan dia. Nak jadi padri ni belajar sikit-sikit ni, nak jadi padri lah pelan-pelan kan. Thumma ma labithtu an araftu anna ar-rajula rajulu su'in. Maka bila aku duduk dengan dia, barulah aku tahu kata dia ni bukanlah orang yang baik, rupanya orang yang jahat. Duduk dalam gereja ni jahat. Faqad kana ya'muru atba'ahu bisadaqah wa yuraghibuhum bi thawabiha. Apa kejahatan dia? Dia duk suruh orang bagi sedekah dan menggalakkan mereka bagi sedekah dan bagi tahu pahala sekian-sekian banyak. Fa idza a'tahu minha shay'an yunfiqahu fi sabilillah iktanazahu li nafsihi wa lam yu'til fuqara'a wal masakin minhu shay'a.
Bila dah kumpul duit ni, banyak sangat duit ni, tak audit tuan-tuan. Tak audit rambang mata lah untuk uskup ni kan. Dia ambil, dia simpan untuk diri dia kan. Dan dia tak bagi pun kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan. Kata bagi ataupun kutip untuk anak yatim, tapi anak yatim tak rasa kan. Kata kutip untuk budak-budak yang belajar, tengok-tengok budak-budak tak dapat apa-apa, makan carrot rebus je tuan kan. Nasi putih kena rebus, nak beri kuah sikit. Ikan goreng tu kan ada minyak kan, tuanglah minyak tu lah buat kuah kan. Sedap juga tuan. Dulu saya tak tahu. Masa kecil-kecil je satu kat Pulau Genting asrama kan, makan ikan goreng. Ustaz kata, ni ambil kuah ni. Kita kuah sayur tak lalu kan, kuah lemak, ambil lah minyak ikan tu buat kuah. Sedap dia kata kan. Sekali tu waktu asar, sebelum orang dia datang makan petang, kita masuk dulu kan, masuk dapur, kita pun ambil ikan, ambil nasi, kita ingatkan pakai minyak yang ni kan. Ustaz pakai minyak apa? Minyak biasa tu, kita tuang minyak biasa. Makan-makan melukai nak muntah bukan. Rupanya yang sedap tu sebab minyak ikan tu, bukan minyak kosong tu. Sampai tak kan? Sampai tak? Tak. Dia nak cerita, kata budak-budak susah kan, tapi Al-Fadil Masya Allah, itu contoh. Ini ibarat bahawa sebenarnya manusia ni siapa pun, duduk di tahap mana pun, dengan dunia dia akan kalah juga tuan-tuan ya. Dia akan kalah juga. Sebab tu akhir sekali kena kuatlah hubungan dengan Allah Ta'ala. Baik, dia kata apa? Uskup ni tak bagi pun pada orang yang sepatutnya. Hatta jama'a sab'a qilalin min adh-dhahab, sehingga dia mengumpul mencapai sehingga 7 bekas. Dia sebut qilal tak tahulah banyak mana kan. Fa'abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aituhu minhu, aku pun sangat marah. Thumma ma labitha an mata fajtama'at an-nasara li nafdi. Ketika mana dia mati, ramailah orang-orang Kristian kumpul nak uruskan jenazah dia. Faqultu lahum, aku pun berkata kepada mereka, inna sahibakum kana rajula su'in. Ini yang pun nak tahu dah, father hampa ni, padri hampa ni, dia ni orang jahat. Ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibukum fiha, menyuruh kamu untuk bersedekah, menggalakkan kamu sedekah, bagilah kan semua kan. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazha li nafsihi, bila kamu bagi kat dia, dia simpan macam tu je. Walam yu'til masakin minha syai'an, dia tak bagi seorang pun. Maka mereka pun tanya dia, kau tahu mana? Dia kata, aku tahulah, aku tahu tempat simpan dia kan, tahu tempat simpan dia, jom tunjukkan. Maka dia pun tunjuk kepada mereka. Akhirnya bila mana mereka melihat hal yang demikian, falamma ra'awha qalu wallahi la nadfanu, dia kata, sungguh kami tidak akan mengkebumikan dia. Thumma salabuhu wa rajamuhu bil hijarah, lalu mereka ikat dia di salib, dan mereka rejam dia dengan dah matilah bukan. Dah matilah. Ini orang yang pertama lah yang dia jumpa. Orang pertama yang dia jumpa. Dia sambung cerita dia. Thumma innahu lam yamdi ghairu qalilin hatta nassabu rajulan akhar makana. Tak lama selepas tu ada orang ganti tempat padri tadi, ambil alih. Falazimtu, aku pun duduklah dengan orang ni, pengganti ni. Fama ra'aitu rajulan azhada minhu fid dunya, orang ni bagus, dialah paling zuhud. Wala arghaba minhu fil akhirah, orang yang paling cintakan akhirat. Wala ad'aba minhu 'ala al-ibadah lailan wa nahara, siang malam beribadat. Fa ahabbtuhu hubban jamma, aku suka pada dia. Wa aqamtu ma'ahu zaman, aku duduk dengan dia lama. Falamma hadartuhu al-wafah qultu lahu, bila mana dia nak mati, aku pun tanya dia, ya fulan, ila man tusi bi wa ma'a man tansahuni an akuna min ba'dik. Lepas mati ni katalah kan, kepada siapa kau nak wasiatkan aku untuk duduk dengan orang tu? Tanya. Ini bagus ni kan. Tengok tak mati. Tapi matilah ni cerita ni. Faqala ay bunay, maka orang tu pun jawab, wahai anakku, la a'lamu ahadan ala ma kuntu
kuntu alaihi illa rajulan bil mausil. Wahai anakku, aku tak tahulah dekat muka bumi ni siapa, tapi aku kenal ada seorang yang duduk dekat Mausil. Mausil dekat Iraq. Jadi kalau kita pakai Google Map lah sekarang, ukuran Google Map lah, saya tak pastilah naik kereta ke naik unta lah kan. Naik kereta lah sama je jarak dia. Tapi maksud laluan tu lah, laluan tu kalau tengok lebih kurang daripada apa nama ni, Iran tu. Tapi saya cuba tengok daripada Tehran lah, sampai ke Damsyik. Sebab dia kata Syam kan, jadi saya tembak sampai Damsyik, sekitar 2100 kilometer macam tu. Lepas tu duduk dekat Syam, dia suruh patah balik ke Mausil. Saya pun tengok balik, saya kata tengok-tengok, oh hampir 1000 kilometer. Maknanya perjalanan Salman Farisi ni dahsyat tuan-tuan. Dengan usia dia yang muda, yang masih tak tahulah berapa usia dia ketika mana ayah dia kurung dia tu, dia tak sebut kan, tapi nak bagi tahu masa tu dia seolah-olah budak yang masih lagi dikurung oleh bapa kan. Jadi dia kata ada orang dekat Mausil, kau pergi sana. Lam yuharrif wa lam yubaddil fal haq bihi. Dia ni tak tukar sebarang apa pun pada agama ni, kau pergi jumpa dia. Falamma mata sahibi hiqtu bir rajuli fil Mausil. Maka bila mana orang tu mati, aku pun pergi dekat Mausil. Falamma qadimtu alaihi qasastu alaihi khabari. Aku sampai Mausil, aku pun jumpa orang tu. Tak tahu lah jumpa macam mana tuan, WhatsApp ke apa semua kan, kita pun tak tahu. Tapi boleh jumpa. Aku pun cerita kepada dia apa yang aku lalui. Inna fulanan awsani 'inda mauti an alhaq bika wa akhbarani annaka mustamsikun bima kana 'alaihi min alhaq. Orang yang dia jumpa tu, dia pun ceritalah, sesungguhnya sebelum guru aku mati, dia pesan supaya jumpa kau. Dan dia kata kau ni orang yang tidak menukar agama, tidak merubahlah, tidak orang kata apa, buat penambahan terhadap agama. Dan dia minta aku jumpa kau. Faqala aqim indi. Maka orang tu berkata, okey silakan duduk dengan aku. Maka aku pun duduk dengan dia. Kata Salman, fawajadtu ala khairin. Aku tengok dia memang orang yang baik lah, orang yang baik. Maknanya daripada dia jumpa tu, hak pertama tu tak baik, yang kedua baik. Yang pertama tadi baik, yang pengganti tu kan, yang kedua ni pun, yang dekat Mausil ni pun baik. Baik. Summa innahu lam yalbath an mata. Duduklah dengan kawan ni sehinggalah tiba waktunya orang ni pun nak matilah tuan. Macam cerita kartun ni. Tapi ini Salman cerita. Tuan-tuan, saya baca dekat ujung dia, sebelum tuan-tuan rasa macam ini cerita Salman ini dipetik daripada kitab Al-Isabah fi Hayatus Sahabah, Al-Isti'ab, kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Asadul Ghayah. Jadi bukan calang-calang lah rujukan itu tuan-tuan. Baik. Kita kata betul ke cerita ni? Saya bila baca pun betul ke? Tapi ada kalam ulama terhadap Salman Al-Farisi, nanti kita akan tengok kalau sempatlah tuan-tuan ya. Baik. Maka orang ni pun bila nak mati, aku pun tanya dia, wahai fulan, kau ni nak mati ni kan, wa anta ta'lamu min amri ma ta'lam. Kamu tahu tentang aku ni macam mana, bersuruh-suruh lah dalam urusan agama ni. Ila man tusibi. Kamu nak wasiatkan aku ni kepada siapa? Nak hantar aku, nak suruh aku pergi mana pula lepas ni? Faqala ay bunay. Dia pun kata, wahai anakku, wallahi ma a'lamu anna rajulan ala mithli ma kunna alaih illa rajulan binasibaini wa huwa fulanun falahaqbi. Dia kata, wahai anakku, aku tak tahu dekat muka bumi ni siapa kecuali ada orang tu, dia duduk dekat nasibain. Nama tempat tu. Ya, saya pun tak pastilah tempat ni kat mana Falamma ghuyyiba ar-rajulu fi lahdi. Ketika mana orang tu pun dah mati, aku pun pergilah kepada orang yang dimaksudkan itu. Kan? Berapa orang? Tadi hak jahat satu, kemudian pengganti dia dua, kemudian hak Mausil ni tiga, jadi yang keempat. Yang keempat tuan-tuan Aqim indana. Bila pun dia jumpa orang tu, dia pun cerita-cerita, maka orang tu kata, aqim indana, mai duduk dengan aku. Faqamtu indahu fawajadtu ala ma kana alaihi sahibahu min khair. Aku duduk dengan dia, maka aku dapati dia pun bagus juga orang ni. Fa wallahi ma labitha an anzala bihi al-maut. Dengar maut tu. Orang ni pun nak maut juga tu kan.
nak mati juga. Falamma hadaratul wafah, ketika mana orang yang keempat ni nak mati, aku pun tanya dia, weh, hang nak mati ni, ila man tusi, engkau nak suruh aku pergi kepada siapa? Maka jawab orang ni, ai bunai, wahai anakku, wallahi inni ma a'lamu ahadan baqiya ala amrina illa rajulan bi'ammuriyah. Dia kata, aku tak tahulah dekat muka bumi ni siapa kecuali ada orang yang duduk dekat Ammuriyah. Ni pun saya pun tak pasti kat mana. Dia ni seorang yang baik, jumpa dia. Maka aku pun pergi jumpa dia. Falahiqtu bihi wa akhbartuhu khabari. Aku pun cerita kat dia semua. Faqala aqim indi. Maka orang dia kata, okey, main duduk kan. Yang keberapa dah ni? Yang kelima dah. Wallahi ala hadi ashabi. Dia kata, demi Allah, orang ni bagus sungguh. Seperti mana yang sebelum ini juga, ataupun sebelum-sebelum ini juga. Wa qad iktasabtu wa ana 'indahu bi quratin, baqaratin wa hunaimah. Aku duduk dengan dia, tapi dalam masa yang sama aku bekerja dengan dia. Aku jaga beberapa ekor lembu milik dia, serta beberapa ekor kambing milik dia. Dan dia ni ada tanah, kaya lah orang ni. Ni yang kelima ni. Thumma ma labitha an nazala bihi ma nazala bi ashabi min amrillah. Kemudian tak lama selepas tu, apa yang berlaku kepada orang sebelum tu sama juga berlaku kat dia, nak mati juga tu. Faqala, maka dia berkata kepada siapa pula ni, kan? Engkau nak wasiat kepada siapa ni? Maka kata orang yang dekat Ammuriyah ni, ya bunai, wahai anak, wallahi ma a'lamu anna hunaka ahadan minan nas baqi ala dhahril ardi mustamsikan bima kunna alaih. Dia kata, demi Allah, aku tak tahu siapa ni, walakinnahu qad adalla zamanun yakhruju fihi bi ardil arab. Aku tak tahu siapa, tapi dia kata sebenarnya dah tiba dah masa ni, akan datang di tanah Arab nanti nabiyyun yub'atsu bi dini Ibrahim, seorang nabi yang dia akan bawa hampir sama agama Nabi Ibrahim. Maknanya sudut syariat tu tak jauh beza lah, macam haji kan, dia cuma ada penyelewengan, dibaiki balik oleh Nabi SAW. Banyak benda lah sama dengan Nabi Ibrahim. Thumma yuhajiru min ardihi ila ardi dhati nakhlin baina habbatain. Orang Arab ini yang akan diutuskan sebagai Nabi yang bawa agama Nabi Ibrahim ni, dia akan berhijrah tadi tau, daripada bumi yang dia duduk, bumi asal dia, ke satu tempat yang di tempat tu dia kata dhata nakhlin, banyak pokok kurma. Banyak pokok kurma kat mana tu kan? Madinah memang suka dengan kurma kan. Walau alamatun la takhfa, dan pada orang itu ada tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Fahuwa ya'kulul hadiyah, antaranya dia ni jenis makan hadiah je. Wala ya'kulus sadaqah, dan dia tak makan sedekah. Wa baina katifaihi khatimun nubuwah, dan antara dua bahunya kat belakang tu ada cop khatamun nubuwah. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu untuk pergi ke bumi tersebut, kau pergilah, kata orang ni. Thumma wafahu al-ajal, maka dia pun mati. Bila mati, famakathu ba'dahu bi Ammuriyah, aku tak pergi manalah, sebab dia suruh pergi ke tempat tu, tapi tak tahu bila orang tu akan terbit ni, Nabi ni. Aku pun duduk lagi dekat Ammuriyah, buat kerja-kerja mengembala ni, sambung kerja-kerja dia lah. Ila an marra biha nafarun min tujaril Arab min qabilati Kalbin. Sehinggalah ketika mana aku tengah buat kerja ni, dapat tahu ada satu suku daripada bangsa ataupun suku Kalbin. Kalbin ni maknanya anjing kan. Kilat-kilat tu anjing-anjing tu. Tapi itulah nama suku mereka ni. Datang ke Ammuriyah. Mereka ni businessman, tujar, peniaga-peniaga. Faqultu lahum, aku pun kata kepada para peniaga daripada suku Arab ni, in hamaltumuni ma'akum ila ardil Arab a'taitukum baqarati hadhihi wa hunaimati. Dia kata, kalau kalian ni, wahai para peniaga daripada bangsa Arab ni, kalau kalian sanggup bawa aku pergi sekali ke tempat kalian, aku sanggup bagi lembu-lembu aku ni dan juga kambing-kambing aku ni, aku ambil lah, tak kisah. Itu dah. Yang kata bersungguh-sungguh Salman nak dapatkan kebenaran ni daripada agama Majusi. Tengok agama Nasrani, Kristian, dia terpikat, dia tahu apa baik buruk,
Dia jumpa orang. Masya Allah, tuan-tuan ya. Ini cerita Salman Al-Farisi. Naam, nahmiluka. Maka dia kata, okey, kami boleh bawa kau. Bagilah semua tu, harta-harta tu. Fa'ataituhum iyyaha. Aku pun bagi semua sekali. Lembu, kambing semua aku bagi. Wa hamaluni ma'ahum. Mereka pun bawa aku. Hatta idza balaghna wadil qura. Bila kami sampai di wadil qura, transit kat situ dulu. Transit kat wadil qura. Tak masuk lagi ni, tak sampai Madinah, duduk kat wadil qura dulu. Ghadaru bi wa ba'uni li rajulin min al-yahud. Jahat orang ni, bohong pula. Kan? Dia orang jual aku kepada orang Yahudi. Harta aku ambil, lepas tu jual aku pula. Dah jadi macam hamba dah pula kan. Dia orang jual aku kepada seorang Yahudi. Faltahabtu bi khidmati. Maka aku pun khidmatlah dengan Yahudi ni, tuan aku ni. Thumma ma labitha an zarahu ibnu ammin lahu min bani Quraizah fashtarani minhu. Maka tak lama selepas tu ada anak saudara orang Yahudi ni datang. Dan anak saudara dia beli aku daripada pak saudara dia. Yahudi juga, daripada Bani Quraizah, dia kata. Bani Quraizah duduk dalam Madinah. Dia nak sampai. Kebetulan Tuhan takdirkan seorang daripada Yahudi Bani Quraizah mai beli dia. Wa naqalani ma'ahu ila Yathrib. Bani Quraizah duduk dalam Madinah, maka dia pun bawa aku, dah jadi hamba dia, aku pun ikut sekali masuk Yathrib, Madinah. Masa ni Nabi SAW tak sampai. Ini cerita ni sebelum Nabi sampai ke kota Madinah. Maknanya dia sampai lebih awal ke Madinah Al-Munawwarah sebelum baginda SAW. Sebab tu dia sebut Yathrib. Jadi sekarang ni tak boleh panggil Yathrib lah. Sebagian besar ulama kita haram panggil Yathrib. Kerana Yathrib tu ada salah satu daripada berhala orang Arab. Kalau kita panggil Yathrib, kita boleh juga sebagai ulama besar, sebagai ulama kata haram ataupun berdosa lah. Maka kita kena panggil dengan banyak. Jadi kalau ada cerita yang bawa kata Yathrib, maknanya itu cerita lama lah, sebelum baginda tukar nama kepada Madinah Al-Munawwarah. Fara'aitu an-nakhla alladhi dhakrahu li sahibi bi'amriyah. Aku masuk Madinah je, masuk Yathrib, aku nampak banyak pokok kurma ni, sama seperti yang diceritakan oleh orang yang mati sebelum ni. Wa araftul Madinah bil wasfi alladhi na'atha. Aku tengok Madinah ni, aku rasa inilah kot lebih kurang seperti mana yang telah dia ceritakan ciri-ciri Madinah. Begini. Dia nampak gambaran, inilah kot Madinah ni. Fa aqamtu biha ma'ahu. Aku pun duduk dengan orang tu. Wa kana an-nabiy hina idzin yad'u qaumahu fi Makkah. Masa tu Nabi duduk sibuk lagi dakwah kat Mekah ni. Kita pun baca sirah lah macam mana urusan Nabi, dan juga macam mana urusan Salman Al-Farisi menantikan kehadiran Nabi SAW. Thumma ma labitha an hajara ar-rasul ila Yathrib. Dipendekkan cerita, Rasulullah SAW sudah pun dapat kebenaran daripada Allah untuk berhijrah ke Yathrib. Fa wallahi inni la fi ra'si nakhlatin li sayyidi a'malu fiha ba'd al-amal. Dia kata demi Allah, waktu dengar kata Nabi nak berhijrah tu, aku masa tu duduk tengah pokok. Tengah buat pokok kurma. Dia tengah buat kerja. Wa sayyidi jalisun tahtaha. Tuan aku duduk kat bawah. Id aqbala alaihi ibnu ammin lahu wa qala. Tiba-tiba mai dia punya adik-beradik dia mai. Kan? Dan berkata kepada dia, kepada tuan aku duduk atas pokok, tuan aku duduk bawah, tiba-tiba ada adik-beradik dia datang. Qatalallahu Bani Qailah. Orang tu kata apa kepada bos dia ni? Moga-moga Allah Ta'ala membunuh Bani Qailah. Bani Qailah ni yang dimaksudkan ialah Al-Aus dan juga Khazraj. Maknanya Arab lah. Moga-moga Allah Ta'ala bunuh orang Arab. Ini kata orang Yahudi, sesama mereka. Wallahi innahum al-an la mustami'una fi Quba. Demi Allah, sesungguhnya mereka sekarang ni sudah pun duduk dekat Quba. Maksudnya Nabi, maksudkan Nabi transit dekat Quba sekitar seminggu kan. Ala rajulin qadima alaihim al-yawm min Makkah yaz'umu annahu nabi. Mereka yang datang tu adalah seorang yang mendakwa dirinya nabi. Dia kata Yahudi ni kepada bos aku ni. Fama in sami'tu maqalatahu hatta massani ma yushbihu al-humma wa tarabtu ittiraban shadidan hatta khashitu an asquta ala sayyidi. Masya-Allah tuan.
Dia kata bila aku dengar je ungkapan tu daripada atas pokok, aku rasa macam bitamu. Terus nak jatuh tuan. Ni duk tunggu lama ni. Berapa orang dia duk pindah-pindah ni. Rupanya Allah Ta'ala takdirkan dengan dia menjadi hamba kepada Bani Quraizah tu. Tengok-tengok itu. Nak bintang tuan-tuan duk atas pokok ni. Maka dia kata apa? Wa badartu ila nuzuli anin nakhla. Aku pun cepat-cepat turun. Wa ja'altu aqulu lirrajul. Aku pun kata kepada tuan aku ni, mada taqul, kepada orang yang datang tu kan, yang bawa cerita tu kan. Mada taqul? Apa yang kamu sebut tadi ni? A'id alayya al-khabar. Tolong ulang balik boleh tak? Macam itulah lebih kurang. Faghadiba sayyidi wa lakamani lukmatan syadidah. Dia kata, bos aku dengar tumbuk tu lah. Ni hamba pindah balik pokok kan. Kacau banyak ni, kerja orang. Kan? Dia pun duduk sembang politik kan. Duduk kerja sudahlah. Kan? Malaka wali hadha ud ila ma kunta fihi min amali. Dia kata pindah balik pokok, buat kerja. Walamma kana al-masa' akhadtu syai'an min tamrin kuntu jama'atuhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang betul lah itu hari Jumaat. Nabi SAW kita pun baca kisahnya, Nabi nak masuk ke dalam pusat Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan nak azan dulu. Tak mau? Tak apa kan? Bila tiba waktu petang, aku pun mengumpulkan buah tamar yang baki-baki itu, yang memang tuan pun tak marah kan. Dia pun mengumpul. Nabi SAW dah sampai petang sebab Nabi tolak. Kalau kita baca sirah, Nabi tolak sebelum Jumaat sikit. Keluar je, masuk waktu. Nabi pun berhenti, Nabi solat Jumaat kan, dengan beberapa orang sahabat kan, dengan penduduk-penduduk sekitar yang sudah pemeluk Islam. Lepas tu ada masjid Jumaat tu kan. Lepas tu lepas solat Jumaat, Nabi jalan balik. Jalan turun masuk ke dalam pusat bandar Madinah. So bila tiba waktu petang, dah selesai kerja, aku pun kumpul buah tamar yang baki-baki tu. Wa tawajjahtu bihi ila haitsu yanzilu Rasul. Aku bawa buah kurma tu, aku pergi dekat tempat Nabi singgah. Nabi singgah mana kita cerita sebelum ni? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari kan? Nabi singgah situ kan. Fadakhaltu alaihi, aku pun masuk. Wa qultu, ramailah sahabat-sahabat jumpa, kita cerita dalam sirah kan. Ramai sahabat jumpa Nabi, bagi hadiah kan, kita baca kan. Nabi duduk kat rumah Abu Ayyub, ramai tetamu datang. Sehingga kan siapa? Mak kepada Anas yang bernama Rumaisah datang jumpa Nabi. Diserahkan Anas kepada Nabi SAW. Seperti mana cerita sebelum ni. Dia kata, ya Rasulullah, ambillah anak aku ni sebagai khadammu kan, ataupun bekerja dengan kamu, bertugas dengan kamu. Jadi antara orang yang jumpa Nabi SAW itu tak lain tak bukan adalah Salman. Aku pun masuk. Wa qultu, aku pun berkata, innahu qad balaghani annaka rajulun salih. Dia kata, sesungguhnya aku dapat maklumat kata engkau ni orang baik. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dhu hajah. Dan aku dapati bahawa bersama dengan kau ni ada sahabat-sahabat yang memerlukan beberapa keperluan lah. Wa hadha syai'un kana 'indi lis-sadaqah. Ni aku bawa lah sikit sebahagian daripada kurma ni. Syai'un lis-sadaqah. Dia sebut sedekah tu. Ini untuk sedekah. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Dan aku dapati kalian lebih layak untuk ambil sedekah ni. Thumma qarrabtuhu ilaih. Thumma qarrabtu ilaih faqala li ashabi kulu. Maka aku pun mendekati Nabi. Selepas dia bagi kat Nabi tu, dia pun masih duk follow belakang Nabi. Dia tengok macam mana Nabi nak buat dengan kurma tu kan. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, kulu, makan. Wa amsaka yadahu falam ya'kul. Tapi Nabi tak makan. Faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Aku pun tengok macam tu, aku kata kat diri aku, ini yang pertama. Maknanya petanda kenabian yang pertama seperti mana ceritakan. Thumma saraftu wa akhadtu ajma'u ba'd at-tamar. Falamma tahawala ar-rasul min Quba ila al-Madinah jitu faqultu lahu inni ra'aituka la ta'kul sadaqah wa hadhihi hadiyah akramtuka biha. Dia kata, wahai Muhammad, dia bawa lagi. Kemudian tu, yang kedua ni dia kata apa? Aku tengok kau tak makan sedekah ni. Wa hadhihi hadiyah. Ini adalah hadiah. Fa'akala minha wa amara ashabahu fa'akalu ma'ahu. Maka aku tengok Nabi pun bila ambil je tamar yang disebutkan dengan hadiah tu kali kedua, Nabi makan dan Nabi bagi sahabat makan. Ini sunnahnya kata ulama. Berdasarkan perilaku Nabi SAW, kalau kita baca hadis bab hadiah, memang antara perkara yang disunahkan dalam bab hadiah ni, bila kita terima hadiah, kita pakai la tu juga. Sekarang tu juga tunjuk kepada orang yang memberi. Lepas tu dia dah balik, cabut tak apa dah. Kan? Tapi nak tunjuk kata aku pakai. Saya dapat jubah-jubah ni sebenarnya cerita tuan-tuan.
masa lepas banjir tu, mana yang saya pakai, saya ambil gambar tunjuk. Ini gambar. Masya Allah pakcik tu kan. Kita tak bagi dah. 17 lah bagi kat saya, dia nak bagi pula. Tapi saya ambil gambar tunjuk. Ni Pak Haji saya guna untuk mengajar. Oh Alhamdulillah, dia seronok kan. Habis sekarang pakai Alhamdulillah kan? Tapi banyaklah saya dah bagi orang 17 banyak sangat tu kan. Jadi macam tu lah cerita dia. Nabi dapat Nabi makan. Macam kalau sahabat-sahabat kita bagi benda yang boleh buka sekarang tu lah. Tapi yang tak boleh buka jangan dia pasal tu kan. Macam Ustaz, contohlah Ustaz Somad, saya tengok dalam YouTube dia kan, ada seorang orang tu bagi kereta kat dia. Kereta apa? Jaguar apa? Jaguar kan. Indonesia gaya-gaya tu mana? Bagi Jaguar kat Ustaz Somad. Ustaz Somad tu bawa kan. Dia bawa kan, tuan kereta seronok lah. Sampai rumah dia, dia kata saya akan sedekah kepada Mak Tafiq. Lepas tu kalau tuan rumah, kalau tuan kereta hasil tu dengar, alah aku betul aku buat Tafiq tak apa kan. Tapi dapatlah melihat ustaz tu bawa kan. Lepas tu ustaz tu nak bagi siapa terpulang lah. Itu contoh. Kadang kita ni hadiah okay, masih okey kan. Kadang kita macam tu lah. Isteri kita pun sama, ataupun pasangan hidup kita pun sama kan. Kita bagi, tengok dia terus pakai, tu tanda dia hargai tu. Okey tuan-tuan ya. Baik, selepas tu dia kata, bila tengok Nabi makan, dia kata hadhihi tsaniyah, ini adalah yang kedua. Thumma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baqi'il gharqad. Ini cerita, pendekkan cerita, dia kata ketika mana aku tengok Nabi dan tuan-tuan ya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat Baqi' al-Gharqad. Masa ni Baqi', perkuburan Baqi' itu masih lagi tidak dijadikan tanah perkuburan, masih lagi apa? Pohon-pohon kurma, tempat sahabat-sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yuwari ahada ashabi, Nabi duduk dengan para sahabat. Faraitu jalisan alaihi syamlatan. Ketika itu Nabi sedang memakai apa? Syamlatan apa mungkin? Kain lah, kain kan. Fasallamtu alaihi, Nabi tak pakai baju tapi Nabi tutup dengan kain. Maka aku pun beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma istadartu anzuru ila zahrihi la'alli ara al-khatim alladhi wasafahu li sahibi fi Amuriyah. Ketika mana aku bagi salam kat Nabi, aku duk try tengoklah kan, duk usah-usah tengok nampak tak tanda-tanda belakang Nabi tu. Kan sebab Nabi pakai, ni biasa Nabi pakai selendang tuan-tuan. Kadang Nabi tak pakai baju sebab musim panas, Nabi biasa macam tu. Kan, tapi jagalah bukan depan perempuan duk tunjuk dada dah. Kan, tapi nak bagi tahu itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun tengok-tengok, mengenal-kenal tengok ada tak cok yang disebutkan oleh sahabat aku dekat Amuriyah sebelum ni. Falamma ra'ani an-nabiyyu anzuru ila zahri arafa gharadi fa alqa rida'a an zahri. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan aku ni seolah-olah mencari sesuatu, maka Nabi faham bahawa Salman ni nak tengok khatam an-nubuwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buka selah tunjuk. Fa nazartu fara'aitul khatam. Kata khatim, kan khatim. Maka aku betul tengok. Aku tengok seperti yang diceritakan. Seperti yang diceritakan. Detailnya kita boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah lah. Bagaimana sifat-sifat ciri-ciri itu kan. Fa'araftu fankababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Dia kata, aku tengok dan aku kenal inilah tanda kenabian, dan aku peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menangis, kata dia. Menangis sebab inilah tanda kenabian yang dia tunggu lama dah kebenaran ni. Sebab tu kita ni, kalau kita rasa sahabat Nabi yang sayang kat Nabi sebenarnya tak macam tu. Fa'araftu, aku tahu ini tanda kenabian yang diceritakan. Fankababtu, dan aku tunduk, aku peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqabbiluhu wa abki, aku cium Nabi dan aku menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, "Ma khabar? Apa hal engkau ni wahai Salman?" Faqasastu alaihi qissati, aku pun ceritalah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang aku lalui.
fa'u'jiba biha, maka Nabi pun rasa kagum dengan cerita aku. Wa sarrahu an yasma'ha ashabu minni, dan Nabi SAW buka peluang untuk aku ceritakan kepada para sahabat. Fa asma'tuhum iyyaha fa'ajibu minha asyaddal ajab wa sarru biha a'zamus surur. Dan mereka pun, sahabat pun mendengar kisah aku. Inilah cerita yang kita kongsikan ini. Inilah cerita yang disampaikan kepada para sahabat dan diriwayatkan sampai kepada kita. Dan mereka rasa kagum dengan apa yang telah dilalui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Fasalamun ala Salman, ucapan salam ke atas Salman, yauma qama yab'athu 'anil haqqi fi kulli makan, pada hari yang dia betul-betul berusaha untuk mencari kebenaran pada setiap tempat, ya. Wa salamun ala Salman Al-Farisi yauma 'arafa al-haqq fa amana bihi aw taqal iman, ucapan salam ke atas Salman Al-Farisi pada hari yang dia mengenal kebenaran lalu terus dia beriman dan dia percaya dengan sebenar-benar kepercayaan. Wa salamun alaihi yauma mata wa yawma yub'atsu hayya, dan ucapan salam ke atas Salman pada hari kematian dia dan pada hari nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi ni kita tengok cerita dia kan, kita rasa macam usia dia panjang. Sebab tu ada riwayat yang pelbagai lah, tapi saya tak berapa nak ni lah kan. Dalam rujukan kita dapati bahawa ada pandangan yang menyatakan usia Salman itu sampai 300 tahun. Itu terlalu hulu lah tuan-tuan ya. Hulu ni maksudnya ini dah over sangat ni. Tapi ada pandangan yang kata kurang sikit pada tu 100 lebih. Tapi pandangan yang lebih boleh dipercayai ialah pandangan yang menyatakan usia dia sekitar waktu dia mati itu 75 ke 80 tahun je. Tapi macam mana dia boleh lalui cerita ni ataupun perjalanan hidup yang macam ni? Sebab dia bermula daripada awal, dan kehidupan dia dengan orang-orang tertentu tu tidaklah terlalu lama. Sekejap kan. Sebab tu dia dapat lebih. Berdasarkan kepada satu riwayat, Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebab dia mati pada zaman Sayyidina Osman. Masa dia sakit tu, Osman pergi ziarah dia. Osman kata, aku ziarah Salman ketika mana usianya waktu itu 75 hingga 80. Maknanya lewat betul lah orang Kedah kata kan, sama ada 75 sampai ke 80. Kata Osman bin Affan. Dan adalah sedikit perbincangan dia dengan Salman, Sayyidina Osman, dan akhirnya dia meninggal dunia di hadapan pada zaman pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Moga-moga Allah Taala berikan kebaikan pada kita dan juga kita mencontohi kisah sahabat Nabi yang mencari kebenaran tanpa henti. Cari kebenaran tuan-tuan. Kita doa kepada Allah Taala dengan sebenar-benar doa lah. Kadang-kadang kita doa bersungguh-sungguh dengan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, Engkau tunjukkan kepada kami kebenaran dan kurniakan kepada kami duduk bersama dengan kebenaran. Kan? Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan jauhkan kami daripadanya. Moga-moga Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah dan juga dapatlah mencontohi diri Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka layaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ingin memujuk Salman yang tidak memiliki ahli keluarga, Nabi kata Salman min ahli baitina, Salman daripada ahli keluarga kami, sebab dia tak ada keluarga dekat tanah Madinah Al-Munawwarah. Yang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.